wabarakatuh. Video ini dirakamkan bertujuan menyatakan refleksi kepada sesi pengajaran makro saya di Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Asriyah Bangor Cica, Pasimah, Kelantan. Pada minggu ke-26 yang lalu, semasa menjalankan pengajaran makro, saya telah dapat mengesan beberapa kekuatan dan kelemahan sepanjang saya mengendalikan pengajaran dan pembelajaran tersebut. Antara kekuatannya adalah dapat mengawal kelas dengan baik, persediaan rapi melalui rancangan pengajaran harian iaitu lebih dikenali sebagai RPS telah dibuat sebelum memulakan pengajaran makro ini bagi mengelakkan sebarang masalah berlaku semasa sesi pengajaran makro ini. Persediaan awal adalah sangat penting bagi membantu saya menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan baik, mematuhi masa yang telah ditetapkan dan menjalankan segala aktiviti yang dirancang dengan kemas dan teratur. Pemilihan kaedah yang sesuai dan menarik minat murid dan dapat memastikan murid-murid berada dalam keadaan terkawal supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. RPS merupakan satu rekod khas yang disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi PDP. RPS ini dibina sebagai satu panduan kepada para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik serta mampu untuk mencapai apa yang diterapkan ataupun digarapkan dalam objektif pembelajaran semasa sesi PDP kelak. Rancangan ini sangat penting dan berguna agar guru dapat menyampaikan input pembelajaran kepada murid dan penting untuk dijadikan bahan bukti bahawa guru telah membuat perancangan rapi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Terdapat beberapa kepentingan rancangan pengajaran harian RPS. Antara kepentingannya adalah untuk meningkatkan keyakinan diri guru sebelum memulakan sesi pengajaran. Selain itu, ia bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar. Melalui rancangan pengajaran ini juga, guru dapat menyediakan satu siri aktiviti khusus bertujuan untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. Oleh itu, amat penting bagi setiap guru untuk merancang RPS secara sistematik dalam mencapai pengajaran yang berkesan. Guru perlu mengadakan pelbagai aktiviti yang lebih berpusatkan murid. Guru perlu melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran, menggalakkan murid belajar secara bebas dan memantau proses pembelajaran sendiri serta menyediakan pelajar dengan pengalaman pembelajaran yang membolehkan mereka menghubungkan pelajaran dalam bilik darjah dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan harian mereka. Di awal pengajaran saya menggunakan kemudahan ICT dalam pengajaran supaya dapat menarik minat murid dan membantu mereka memahami dengan jelas terhadap isi pelajaran yang ingin saya sampaikan. Selain itu, kelantangan suara guru juga memainkan peranan yang penting kerana suara lantang dan tegas akan memudahkan murid mendengar dengan teliti dan sekaligus membantu pemahaman mereka terhadap pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Segala arahan guru juga akan dapat dipatuhi oleh murid dan ini akan memudahkan guru menjalankan aktiviti yang telah dirancang dengan baik dan lancar. Ketegasan dalam menyampaikan pelajaran akan membuatkan pelajar lebih hormat kepada guru. Kejelasan dan memberikan arahan merupakan salah satu kemahiran penting yang perlu ada pada setiap guru. Ini adalah kerana
Kejelasan dalam menyampaikan isi pelajaran boleh mempengaruhi peribadi pelajar agar lebih berkeyakinan untuk menimba ilmu. Selain itu, pertuturan yang baik dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu menggunakan kaedah bahasa yang standard dan mudah difahami oleh pelajar ketika mengajar. Arahan yang diberikan dengan jelas memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran. Tugasan yang diberikan, saya juga tidak mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang. Hal ini akan menyebabkan murid tidak tahu apa yang ingin diajar pada pengajaran seterusnya dan mungkin akan menyebabkan murid tidak membawa barang yang diperlukan. Dalam konteks bilik darjah, waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Oleh itu, segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera, malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. Oleh sebab itu, ada kalanya guru terlupa untuk menyampaikan sesuatu perkara yang ingin disampaikan kepada murid. Selain itu, terdapat kelemahan lain yang dapat dikesan, ialah ketepatan mengikat masa ataupun ketepatan mengikut masa yang ditetapkan. Ketepatan masa penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pemerhatian saya ke atas rakaman pengajaran dengan rancangan pengajaran harian yang telah dilihat dan dibuat, didapati masa yang digunakan untuk menjalankan sesuatu langkah pengajaran tidak seiring. Hal ini berlaku atas beberapa faktor, iaitu terdapatnya gangguan-gangguan dan hal-hal yang menyebabkan masa yang lebih diambil untuk melakukan sesuatu langkah. Jika langkah menyampaikan isi pelajaran terganggu, hasil pelajaran yang dirancang akan turut tergendala. Jadi, setakat itu saja refleksi saya, refleksi makro pengajaran saya pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.